Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi yang berarti yang mengambil seorang muslim sama seperti kepada ini posisi yang tohara di sedang dari sisi pun dan kembali sudah ada ibu yang muslimah yang di jangan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syahli sadri wa yassirli amri. Wahlul uqdatan min lisani yahfazu qawli amma. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah dan rahmatnya dapat bersama-sama kita pada pagi ni ya, dalam pukul 10 ni kita dapat meruangkan sedikit masa untuk hadir ke rumah Allah, duduk dalam majlis ilmu kuliah duha pada pagi ni, dan mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi ni diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kata junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di mudah-mudahan selawat kita itu menunjukkan kecintaan kita kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan lupalah untuk niat iktikaf masjid lah. Kan, dan selalu ulanglah kuliah saya lah. Rugilah kita datang masjid, kita tak niat iktikaf, rugilah. Kita dapat benefit pahala tersebut, insya-Allah. Baik. Alhamdulillah untuk pagi ni kuliah duha siri kedua. Kalau sepatutnya kemarin bulan berapa Ustaz yang kemarin yang saya terdapat datang tu, baru ni kan bulan minggu lepas, bulan 1 kan. Bulan 1 sebab mertua saya sakit. Jadi saya minta maaf banyak-banyak, ganti dengan ustaz lain lah. Kalau hari tu tuan ingat tajuk tentang kekeluargaan kan. Jadi saya tak dapat hadir. Dan saya minta untuk digantikan sebab emergency ya, kena balik Kelantan. Kalau dekat boleh lah man. Kalau Kelantan ni nak patah balik celah mana tak sempat lah. Jadi saya minta maaf lah. Jadi digantikan dengan hari ni dan insya-Allah ada rezeki kita jumpa pula bulan Ramadan yang akan datang ni. Baik. Untuk hari ni tuan-tuan, tajuk insya-Allah menarik tajuk ni. Kita akan bincangkan berkenaan dengan bila tiba waktunya. Kita akan bincang tentang masa. Kita bincang tentang bila dan masanya. Bila dan masanya. Bila sebut tentang bila, masa. Bila ni persoalan lah. When. Kalau bahasa Inggeris sebut, when the times come, no one can stop it. When the times. Bila tiba waktu itu, no one can stop it. Tiada siapa yang boleh hentikan masa.
Masa ni tuan ibu-ibu sekalian, masa ni dia tidak boleh dihentikan. Buatlah apa pun, ada duit berpuluh juta pun tak boleh hentikan masa. Sebab tu Imam Ghazali menyebut kepada anak murid dia, manusia ni paling rugi masa yang berlalu itu disia-siakan. Masa yang lepas. Sebab masa yang lepas ni tak boleh U-turn balik. Kan? Kalau ada apa Aladdin punya tu pun gosok-gosok pun belum tentu. Sebab masa itu lebih berharga daripada wang ringgit. Sebab tu saya kata, bila sebut tentang masa ni tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu taala, bila sebut tentang masa, satu hari Allah bagi pada kita berapa jam? 24 hours. 24 jam. Saya 24 jam, perempuan pun 24 jam. Ada tak sini lebih 28 jam? Ada. Ustaz, saya kurang lah Ustaz. Berapa? 20 jam. Itu tak bercukup lagi tu. Sebab semua orang, orang gila pun dapat 24 jam. Orang gila 24 jam dia. Orang yang beriman 24 jam dapat. Yang tidak beriman 24 jam dapat. Tak semayang 24 jam dapat. Semayang 24 jam dapat. Makna fair and square. Adil Allah. Di situ adil lah. Yang kedua tuan-tuan, dalam 24 jam itu, apa yang kita buat? Ada orang kata, Ustaz, tak cukup lah Ustaz 24 jam. Saya sibuk. Saya ni CEO tau. Meeting sana, meeting sini, outstation sana. Itu Munah Sabah ke Munah Sarawak tu? Okey, anda tanya, anda jawab. Saya Ustaz sibuk lah, saya meeting banyak ni. Ini Munah Sarawak ni, bukan Munah Sabah. Saya tanya dia, okey, tuan sibuk kan? Sibuk lah. Tuan makan tak? Makan lah Ustaz? Tidur tak? Tidur Ustaz? Tengok bola tak? Tengok Ustaz? Tengok handphone tak? Tengok handphone Ustaz? Makna you ada masalah apa? Tang mana yang sibuk? Sibuk ni rekaan manusia. Kata sibuk ni, tak sempat lah Ustaz, tak dan lah Ustaz. Masjid tepi rumah pun tak ada main masjid. Pelik tuan-tuan. Orang gila tak macam tu. Kita kadang-kadang kan, saya kalau pergi kuliah ada setempat ni, saya tengok ada orang gila main sembahyang di masjid. Saya pun naik gila juga. Macam mana orang gila main sembahyang? Betul ni, saya tak tambah sikit pun. Tapi bukan gila teruk, gila sikit lah. Wire putih satu. Wire ni kan banyak, dia putih satu lah. Dia main sembahyang maghrib. Tiap kali kuliah maghrib, saya kuliah, mesti dia ada. Tapi dia tak sembahyang sekali dengan jemaah lah. Dia sembahyang belakang. Dia kan gila. Seorang dia. Kita dah habis sembahyang maghrib, dia tak habis lagi. Tapi gila boleh buat bincang. Tanya dia, bang, kenapa abang tak sembahyang sekali? Saya Ustaz tahu apa ni sangat. Tahu apa nak ni sangat. Bang nak tahu apa nak ni sangat. Tak apa betul. Dia tak mak gila. Dia tahu apa nak betul sangat. Tu saya kata, bang, abang tahu apa nak betul sangat. Abang gugur kewajipan solat. Dia kata, gugur Ustaz. Wajib. Dia kata. Dia tuan-tuan. Nak katanya tuan-tuan, setiap orang Allah bagi ruang, Allah bagi peluang. Persoalannya, peluang dan ruang itu kita rebut untuk kebaikan ataupun kita rebut untuk benda yang tak baik. Tak ada siapa yang larang. Tuan-tuan tengoklah atas dunia ni, tuan-tuan buat apa, siapa tak larang pun. Tuan-tuan, tuan-tuan nak minum arak, ada orang larang, minumlah. Ada orang kata, Ustaz nak marah saya nak minum juga, minumlah. Tapi you ingat, atas dunia you minum arak, dekat akhirat you teruk. Betul tak tuan? Ustaz, saya nak makan rasuah. Ustaz nak marah marahlah, saya nak makan juga. Makanlah bang. Tapi abang ingat, daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, awwala bihi, neraka lebih aula bagi dia. Betul tak betul? Sebab tu kita ada, you have the choice, kamu ada pilihan. Dan pilihan itu di tangan siapa? Bukan di tangan ustaz, di tangan diri sendiri. You nak jadi baik ataupun jadi buruk. Dan semua orang ada pilihan. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita rujuk dalam Quran ni banyak Allah cerita bab masa ni. Tapi hari ni tu, perempuan, saya nak bawa surah-surah, hadis-hadis yang sudah pun perempuan dengar sebelum ni. Cuma mungkin alpa dan lupa. Kalau kita bawa surah yang tak ingat pun bukan amal sangat pun. Terlalu ingat pun tak amal kan. Bawa yang ingat dan boleh amal. Baik. Surahnya pendek, 3 ayat je. Surah apa 3 ayat ni? Surah Al-As, ayat 103. Surah ni bila selalu dibaca? Surah Al-As ni. Selalu dibaca bila? Semayang tarawih kan? Kita letuk imam baca surah Al-As ni seronok lah no. Tok imam ini yang kita mau. Ini tok imam kita betul nanti. Kena tok imam betul. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim mampu ya surah Al-Baqarah. Dia esok dia kata aku Al-Baqarah aku tak main dah. Kan. Tuan-tuan tak ada masalah lah pergi masjid mana pun yang penting
Wa aqimus salah. Dirikan salah. Baik. Allah sebut dalam Quran, very easy, very clear, mudah, faham, pendek. Allah kata apa? Wal as innal insana lafi qus illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bi sabr. Sadaqallahu azim. 1, 2, 3. Baik. Allah kata apa? Wal as, demi masa. Innal insana lafi qus, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Tak ada. Allah tak kata you know. Allah kata semua manusia atas dunia ni dalam kerugian. Apa maksud? Maksudnya kita ni lari tak daripada kerugian? Tidak lari. Macam dosa jugalah. Perempuan depan saya, tiap-tiap hari buat dosa tak? Siapa tak hangguk langsung ni? Buat tak? Buat. Cuma besar kecil je noh. Perasan tak perasan? Impossible. Manusia yang biasa tidak buat dosa. Possible. Sebab tu Nabi kata, sebaik-baik dosa yang kita buat, apa dia kita nak buat? Taubatan nasuha. Bertaubat kepada Allah. Sama juga dengan benda yang sia-sia. Impossible kita tak buat. Cumanya saya pesan, jangan lebih. Jangan berlebihan. Kurangkan defisit itu. Macam kita makan ubat batuk lah. Pernah makan ubat batuk? Ubat batuk saya botol efak ni kan? Contohlah. Tuan-tuan batuk, jumpa doktor. Doktor kata, Hajah kena makan ubat ni, ubat batuk ni untuk kahak ni, 1 hari 3 sudu tau. Okey? Dia punya aturannya 1 hari 3 sudu. Okey, settle lah. Tapi kalau kita makan 1 hari 3 botol, dia akan jadi apa? Jadi ubat kan dia racun. Jadi racun. Sama juga dalam hidup. Kalau kita terlalu lebih dunia, jadi racun pada kita. Tapi kalau kita ambil dunia, kita balancekan akhirat, jadi apa tuan-tuan? Dia akan jadi kebahagiaan kepada kita. Tuan-tuan tengok orang yang cari dunia dan orang yang cari akhirat, dia akan rasa tenang. Betul tuan-tuan? Tenang dia. Sebab tu kekayaan, dia tidak menjamin ketenangan. Betul tak tuan-tuan? Ada orang kata, Ustaz, seronok kan? Pakai kereta besar. Apa ada dengan kereta besar? Seronok kan Ustaz? Ada bini besar? Contohlah. Untung juga bini besar ni. Tak lah, untung. Hukum pun Ustaz, kawan-kawan duk kutuk, bini gemuk lah apa. Biarlah dia pun nak kata, sekurang-kurangnya, abang bagi bini abang makan cukup. Betul tak? 1 hari bini makan 5 pinggan. Alhamdulillah, jangan duk marah, bagi makan. Tambah ke ya? Tambah. Bagi makan. Pahala tu. Nabi kata, 1 suap isteri makan, 1 pahala. Ui, banyak. Kena 5 pinggan, 1 pinggan 10 suap. 5 pinggan 50 suap. Tanda buku 55. 1, 2, 3. Kenapa abang kenapa tanda buku tu? Nak tanda pahala. Ui, banyak. Sebab tu benda sia-sia ni banyak kita buat. Antaranya ulama mentafsirkan yang dikatakan sia-sia ni benda yang tidak memberi manfaat dan tidak memberi pahala kepada kita. Contoh apa? Benda yang sia-sia yang perempuan dia buat tiap hari apa dia? Perempuan buat, dia kata manusia mesti buat apa dia? Tidur. Ada orang kata apa hal pula tidur sia-sia? Tidur banyak ni sia-sia. Bayangkan hidup 80 tahun, tidur saya 70 tahun. Buat apa? Tambah bulan puasa, dia kata Ustaz bulan puasa tu lepas kan? Dia kata bulan puasa tu lepas Ustaz, cepatlah masa Ustaz. Habis main subuh, dah buka puasa. Saya kata kenapa? Tahu lah Ustaz, masa nak kiamat dah. Macam mana tak kiamat? Lepas subuh tidur. Tidur setidur-tidurnya. Bila bangun? Bila nak pergi bazar Ramadan. Bangun pula dia. Bazar Ramadan. Pening tuan-tuan. Sebab tu kurangkan tidur. Dalam kajian disebut tidur yang terbaik. Ni kajian bukan sebut. Pakar perubatan kata tidur yang terbaik untuk seorang manusia 1 hari 8 jam. Dan kalau kita banding dengan ulama-ulama yang hebat-hebat ni tuan-tuan, mereka banyak tidur ke kurang tidur? Banyak tidur ke kurang? Kurang. Ada yang tidur 2 jam je. Kita 8 jam. Tu pun tahajud tak bangun, terkejut je. Mana kualiti dah tidur kita? Tidak kualiti. Buat apa tidur banyak tapi tidak berkualiti? Betul tak tuan-tuan? Mudah gitulah. Sebab tu kurang tidur sikit. Yang kedua, kurang makan. Makan ni pun sia-sia kok. Banyak makan ulama kata dia akan malas ibadah. Banyak makan tidur lah. Sebab ubat tidur ni banyak makan. Bukan ubat tidur, banyak makan. Banyak dia akan mengantuk. Dia kata mengantuk Ustaz minum kopi. Minum kopi pun mengantuk juga. Sebab yang bagi mengantuk siapa? Kopi ke Allah? Yang bagi mengantuk ni. Bukan kopi. Ada orang kata Ustaz tak mau bagi mengantuk, minum kopi. Yang bagi mengantuk, yang bagi tidur, yang bagi tak mengantuk, ini siapa?
Allah, bukan kopi. Sebab tu ada orang minum kopi 3 botol duduk gitu je, ngantuk je. Itu. Sebab tu benda yang sia-sia kita kurang. Kalau kita kali lah tuan-tuan, perempuan depan saya ni ada umur 80? 80? Ada 80? 90? Tak ada. 80? 70? 60? 70 ada. Tadi saya kuliah di Masjid Kelanggit, umur orang tua tu 80. Kemarin 2 tahun lepas saya kuliah di AU3, satu surau tu, Maulud Nabi, umur dia 93 tahun. 93. Itu pun tongkat pecah 4. Tongkat satu pecah 4 kaki. 93 tahun. Tapi saya tak pernah jumpa lagi umur 100 tahun, tak pernah jumpa lagi. Pernah jumpa umur 100 tahun? Tak pernah lagi. Sebab Nabi sebutlah di akmaru ummati, umur umatku di antara 60-70 tahun ya. Umur umat Nabi ni pendek, 60-70 ya. Dan Nabi sebut lebih daripada tu sikit. Sebab tu perempuan nak jumpa umur 100 tahun jarang jumpa. Yang banyak kita jumpa apa? 60, 70, 80 pun jarang jumpa. 90 jarang. Sebab umur umat Nabi akhir zaman pendek. Tak macam umat lain 100 tahun. Umat Nabi pendek. Sebab tu tuan-tuan tengok, bila masa ni habis, bila mati, umur dia pendek. Kawan kita mati kan, mati muda kan. Itu persiapan kita lah. Sebab tu kurangkan tidur. Saya takut tidur kita melebihi amalan kita. Tapi selalunya begitulah. Umur 80 mati, kalau kita kira semayang dengan tidur mana banyak ni? Dia tu lah jawab. Semayang dengan tidur mana banyak ni? Sekarang sebab tuan-tuan tak mati lagi. Sekarang ni kalau kita fikir, tidur dengan semayang mana banyak ni? Tidur banyak ni. Sebab orang kata tidur kan sedap. Kena pula tilam kowe 6,000, tidur tenggelam. Aircon pula 5 horsepower pakai tak bangun lah. Baik. 1, 2. Yang ketiga Allah sebut illallazina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Maknanya Allah kata ada yang dikecualikan. Ada 4 golongan. Yang pertama siapa? Beriman. Kenapa Allah mulakan iman, selepas itu beramal? Ada orang tanya, pasal apa Ustaz? Allah mulakan iman baru beramal. Sebab amalan ni kat mana-mana kita boleh buat. Betul tak tuan? Kita bikin berhailan. Sembayang tak? Sembayang. Pergi Kok Diang. Sembayang tak? Sembayang. Pergi Kelantan. Sembayang tak? Sembayang. Pergi Melaka. Sembayang tak? Sembayang. Tempat je beza. Amalan sama. Tapi iman ada jual tak? Pergi kedai hardware. Iman 2 ada? Ada. Sebab tu iman nombor 1. Kenapa iman ni hebat? Sebab orang yang ada iman, dia jadi hebat. Kenapa? Sebab orang yang beriman, dia takut Tuhan. Betul tak tuan? Orang yang tak semayang ni takut Tuhan tak? Tak takut Tuhan lah tu. Sebab iman tak ada. Kenapa abang tak semayang? Nantilah ustaz semayang. Kenapa nanti? Tak takut Tuhan. Iman tak ada. Sebab tu iman, dia ada turun naik. Betul tak? Yang kita paling takut, apabila iman kita turun. Tapi selalunya kalau turun ni, turun habis. Dia kata alang-alang nak jahat ni ustaz, jahat jadi 6 jahanam, jadi teruk dia tak? Ini pun orang kita boleh tahan juga perangai dia. Dia kata alang-alang nak masuk neraka ni ustaz, masuk terus lah. Macam tu pun ada kan. Pelik. Akhir zaman ni, manusia ni makin pelik tu. Dia bila sebut neraka syurga ni, dia tak pun nak peduli sangat. Alah, neraka tu memang dah tentu-tentu dah ustaz ada. Kalau ustaz cerita pun saya percaya. Nak masuk-masuklah. Dia kata tu. Sama lah kan bila kita kata, suami kata kat isteri, ayah jangan lawa abang tau. Kalau ayah lawa abang masuk neraka. Dia kata kat bini dia kan kuat beletih. Dia pun cakap lah, jangan duk beletih sangat. Abang ni tekanan tau. Ayah beletih kat abang ni tak cium baru syurga tau. Dia kata abang, nak masuk neraka tu saya bukan abang. Habis tu kan. Dia buah ayat tu lah. Laki nak kata apa? Tak kata apa. Betul tu. Dia nak masuk saya bukan abang. Saya nak marah ke? Saya nak pukul abang ke? Saya masuk neraka, abang ikut suka abang. Tu. Tak ada tuan-tuan macam tu? Teruk lah tu. Iman. Kan? Sebab tu, iman disertakan dengan beramal cantik. Sebab tu sekarang, kalau kita tengok, kenapa ada orang beramal, nak tunjuk ke orang, ada orang buat baik, nak dapat publicity, sebab iman tak ada. Kalau dia beriman, dia buat semayang kenapa? Lillahi ta'ala, bukan kerana follower, bukan kerana pengikut, bukan kerana tok imam, bukan kerana bapak mertua, betul tak? Ni nak bagi derma pun nak ambil gambar. Ni buat sini, buat sini.
Apa pengemis tu kata, macam mana tu, macam mana? Macam ni. Bukan macam ni. Kenapa? Best. Pengemis kata, tak buat, tak boleh. Tak boleh, ni nak bagi follower saya tengok, saya bagi derma. Ni nama dia 3 suku. Betul tak betul, Sebab? Sebab apa, tuan-tuan? Buat bukan kerana Allah. Kalau buat kerana Allah, ambil lah, tak apalah. Tak mau ambil gambar, tak apa. Itu nama kerana Allah. Betul tak betul? Tapi sekarang payah macam tu. Payah tak payah? Awak kenal saya? Kenal? RM10. Tak kenal? Tak ada. Kenal baru bagi, tak kenal tak ada. Apa kejadahnya semua ini? Ni pelik, tuan. Sebab iman tak ada. Sebab tu yang kedua, beramal. Beramal ni pendek kan. Sebab ada orang faham beramal ni ustaz dalam hidup ni, dalam masa yang ada ni, beramal ni baca Quran, berzikir, semayang, puasa, zakat, haji. Dia beramal ni, dia skop itu besar. Kita kecilkan skop lagi. Yang mudah-mudah kita buat. Contoh apa yang beramal mudah? Senyum. Berapa ramai sekarang orang yang jumpa kawan-kawan, jumpa jiran tak senyum. Kan keluar tasan api kalau duha kan, kawan-kawan jiran kata, Assalamualaikum aja. Tak buat tak tahu lah. Dia keluar, hoi, keluar gitu. Gitu lah. Betul tak betul? Sedangkan sebarkan salam, jawab salam ni wajib. Waalaikumsalam. Lagi mana aja? Pergi masjid, Puchong, ada kuliah duha. Jomlah pergi sekali. Tak apalah, saya nak lak kereta. Tak ada masalah. Sebab kadang-kadang kenapa jadi kita ni tuan-tuan sombong? Sebab kadang-kadang kita dekno orang. Betul kan? Kita orang ni tak betul. Tapi kalau kamu ada iman disertakan dengan beramal, kamu tidak akan jadi macam tu. Sedangkan Nabi habaq dan sebab jiran kita ni macam kita punya family juga. Tapi ada orang bergaduh dengan jiran. Pelik tu, gaduh dengan jiran. Bukan sebab apa? Sebab kucing je. Baru ni lah radio orang tanya pasal kucing. Ustaz, apa hukum bela kucing? Harus. Tapi apa hukum kucing berak rumah saya? Tu haram lah. Kucing mana berak rumah hang? Jiran sebelah punya kucing berak kat rumah saya. Tu tak boleh lah bang. Jadi jiran tu kena, kalau sepatut hukum, jiran tu lah kena pergi ambil tai kucing tu, dia kena buang. Tapi sebab jiran kita ni tak mau ingat lah. Dia ambil buang. Ini kalau sekali okey lah no. Kalau 4-5 kali duk berak macam. Tu yang pergi kepok kepala kucing tu. Kucing duk macam ni, lah kepok kepala duk sengit tu. Zalim manusia ni tuan, zalim. Yang sepatutnya kucing salah ke tuan kucing salah? Tuan kucing. Kucing ni dia tak tahu apa. Sebab tu dia tak ada akal. Sebab tu dia berak rumah jiran. Kalau dia ada akal, dia pergi tanda awam, dia bayar duit 20 sen, dia pun berak. Dia keluar balik. Betul tak betul sebab? Logik. Tiba-tiba kita kucing berak, kita pergi patah kaki dia. Kita yang tak ada akal. Sebab kucing dah memang tak ada akal, betul tak? Tapi manusia kan, gitulah. 1, 2. Yang ketiga, Allah sebut, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran. Baik, orang yang dikecualikan daripada masa atau dunia yang sia-sia adalah mereka yang berpesan dengan benda yang betul. Dalam konteks akhir zaman, nak menyebarkan kebenaran susah tak? Susah. Orang kutuk macam-macam. Tuan-tuan ingat, tuan-tuan trend yang baru ni apa? Geng subuh macam Jumaat kan? Tuan-tuan tahu siapa yang buat tu? Geng subuh macam Jumaat tu. Yang mulakan revolusi geng subuh macam Jumaat. Siapa nama? Alif Sata. Siapa dia ni? Dia pelakon, penyanyi. Saya tanya tuan, dia buat fenomena tu, ada tak orang tak suka? Ada. Masuk area metro, tak baca area metro? Orang kata, ini semua nak cari popular, mentang-mentang artis. Ini nama dia gila tu kan. Ajak orang main masjid pun orang marah. Betul tak? Apa masalah main masjid? Buat fenomena dan viral satu Malaysia sampai di Johor Baru. Tengok di Johor Baru kan. Semayang subuh 12,000 orang. Betul tak betul? Terpaksa semayang subuh 2 kali. Macam tuan-tuan. Mana pernah jadi? Semayang subuh 2 kali. Kenapa? 12,000 semayang subuh. Ramai gila. Orang gila tak macam tu. Tiba-tiba ada orang kata, ini semua ni dia boleh lah artis. Bengong sungguh lah. Kita tak boleh ajak orang buat baik. Kita duduk diam-diam sudah. Diam-diam. Betul tak betul? Duduk diam sudah. Jangan duduk kata apa. Betul tak? Ni duduk kata, ni semua tengok ni tunjuk. Baguslah. Fastabiqul khairat. Belum-belum buat baik. Ajak orang buat baik. Ingat akhirat. Alhamdulillah lah. Dia dapat pahala banyak lah. Walaupun dia kata haram metro. Saya ni walaupun tak baik. Tapi ini salah satu langkah kebaikan yang saya buat. Mudah-mudahan saya dapat pahala. Dia kata haram metro. Dan dia kata dia akui ada orang hantam dia.
Sebab dia kata ini semua nak tunjuk bagus. Tuan-tuan, saya tak pernah jumpa dia. Artis lain tu pernah jumpa. Dia ahli satan ni tak pernah jumpa lagi lah. Ada rezeki insya-Allah jumpa tu satu masa ni. Tapi nak kata tuan-tuan, baguslah dia buat. Tuan-tuan, ramai orang sampai subuh sah. Ramai, alhamdulillah lah. Walaupun main subuh tu sebab nak makan kambing golek. Tak apalah. Kadang tengok banner kan, geng subuh macam Jumaat. Menu breakfast, kambing golek 4 ekor. Ramai orang datang. Kalau tulis tu, roti canai. Tak mai roti canai. Tak apalah. It's not the problem. The problem is tak mai langsung. Betul tak? Itu yang problem. Yang penting datang. Betul tak? Jangan duk kutuk-kutuk. Datang nak pakai kambing. Tak ada kambing, tak mai. Jangan. Siapa kita menilai orang? Betul kan? Awak, kita main masjid ni kita jamin syurga. Belum lagi kau. Oi. Belum tentu lagi yang rajin datang masjid. Belum tentu yang sembahyang 5 waktu jamin syurga. Belum. Yang mungkin yang belum datang masjid. Yang mungkin belum lagi buat baik. Ke barang kalian. Mereka lebih awal masuk syurga. Daripada kita yang duk rasa bagus ni. Betul tak betul? Weh, teruk ni ustaz hantam kami. Tak, bukan hantam dah. Hantam saya. Jangan marah. Nampak macam nak marah kan. 3. Yang keempat. Serta berpesan-pesan dengan sabar. Oh, somel. 1. Iman. 2. Beramal. 3. Kebenaran. 4. Sabar. Comel lah. Komplit 4. Yang last kali Allah letak sabar. Apa maksud sabar? Sabar ni apa? Sabarlah Haji nak buat macam mana no? Bini lari. Lari mana? Ikut Bangladesh. Sabarlah. Tak kena batai hidung kita boleh lah kata no? Cuba kena batai hidung kita bini lari jam. Itulah bukan senang lah. Macam kita lah tuan-tuan keluar masjid kasut hilang. Sabar tak? Mana kasut ni? Cari tu. Mana? Tanya Tok Imam. Kasut saya tak sini hilang. Nak buat macam mana? Dah hilang. Takdir kan? Andai itu takdirnya. Nak buat macam mana? Kalau takdir tuan, khodak-khodak takdir. Tuan-tuan tak atas bumbung pun hilang kan? Betul tak? Kalau saya ingat dulu. Di kampung-kampung kan masjid kan bumbung. Awning ni kan bawah di masjid-masjid kan? Dia rendah kan? Ada orang sembahyang Jumaat tu. Dia letak kasut atas bumbung tu. Dia keluar-keluar kasut hilang atas bumbung. Lepas tu dia kata heran lah ustaz. Atas bumbung pun hilang. Dia kata takdir abang weh. Abang tak lah kat pasu bunga pun hilang. Abang tak lah longkang pun hilang. Dan memang takdir itu hilang. Nasib baik abang tak atas tu. Abang letak atas ni. Kalau abang tak atas kereta abang pun hilang ni. Contohlah. Tapi nak katanya tuan-tuan, sabar ni payah. Betul tak? Oh payah. Sebab dari contoh mudah lah. Sebut senang. Sabarlah. Senang. Tapi bila kena batai hidung, payah. Contohlah. Ni main naik kereta. Naik kereta orang langgar belakang. Orang langgar belakang. Nak buat apa? Innalillah. Oh bagus macam bagus. Lagi? Kata apa? Keluar-keluar tu apa? Senyum ke nak marah? Nak cakap macam mana? Kenapa awak langgar kereta saya macam tu? No, nipu. Keluar tu mesti mulut keluar. Weh bodoh. Mata mana mata? Sini ke sini? Dia tu. Sabar tak ada dah. Sama lah sudah kita dalam kuliah. Dalam masjid tak nampak sifat sebenar. Nampak sifat sebenar manusia ni bila dia pegang setir kereta. Nampak lah. Dia pegang setir kereta jadi macam-macam. Orang tu tak pergi sekena dia maki. Bodoh, sekena tak bagi. Mata kat mana. Dia tak di orang dah. Jadi beruang lah itu. Dalam masjid tak nampak dah. Baik, sila. Macam kita lah orang perempuan. Kalau jumpa ustaz. Assalamualaikum ustaz, apa khabar? Jumpa lelaki dia. Abang ni mana? Marah. Macam seorang cakap tu main jumpa saya. Dia marah lah. Bini lelaki dia kahwin lain. Dia kata ustaz, saya tak puas hati. Kenapa? Suami saya kahwin lain. Marah dia. Sabarlah kau nak buat macam mana dah takdir. Alah, dah kata jantan memang macam tu. Dia kata aku jantan. Habis tu dia kata tak boleh. Dah kahwin dah pun. Saya kata hati saya, macam ni hang cakap dengan aku. Dengan ustaz cakap tu. Kalau dengan lelaki dia cakap macam mana? Patut lelaki hang kahwin lain. Dengan ustaz cakap macam tu. Dengan kita yang saya tak kenal dia pun dia cakap. Dah kata ustaz tu sokong, dah kata lelaki sokonglah poligami. Dah memang Islam bagi. Betul tak? Dengan saya cakap macam tu. Agak dengan lelaki dia cakap macam mana? Patutlah lelaki dia kahwin lain. Eloklah tu kahwin lain. Sebab tu cakap elok dengan lelaki. Abang nak makan apa? Cakap elok.
Abang nak TO satu, nak tom yam gong satu. Mana ada. Yang tu kedai tom yam. Sebab tu orang lelaki suka pergi kedai tom yam. Habis nak makan apa? Habis nak toye satu, TO bel satu. Lagi be? Habis nak mu. Aduh. Tapi kat rumah tidak diterapkan. Diterapkan di mana? Di restoran. Di hotel 5 bintang. Betul tak? Di rumah tak diterapkan. Sebab tu, jadi orang perempuan pun kena banyak sabar. Jadi suami pun kena banyak sabar. Suami lah paling banyak sabar. Orang perempuan ni banyak hilang sabar. Dia tak sabar. Suami balik, stokin buang tepi pun dia marah. Hei, stokin tak mana? Tak stokin. Takut bini. Bukan takut bini. Malas nak bergaduh. Kadang-kadang saya kata, abang duk ikut cakap bini abang ni. Pasal apa? Malas Ustaz bergaduh dengan dia kan menang pun. Kalau bergaduh mulut Ustaz, confirm kalah. Kalau lawan lari menang. Kalau lawan cakap, orang perempuan memang champion. Melainkan dia bisu lah. Dia bisu tak boleh berapa lah. Sebab tu kalau tak mau isteri kuat beletih, cari isteri yang bisu. Senang. Senang. Tapi tak tenang. Tak sonok juga tuan sebenarnya dalam hidup ni. Kalau Allah tak uji, tak sonok lah. Betul tak? Betul tak betul? Setuju? Dalam hidup ni kalau seronok, tak seronok lah. Dia mesti ada sikit, lepas tu seronok. Oh sedap kan? Macam kita makan nasi, kalau manis sedap. Manis tak sedap. Dia mesti ada pahit sikit, masam sikit. Betul tak? Oh sedap, pedas sikit. Ni manis tak sedap. Sama lah hidup. Kalau manis saja tak sedap, mesti ada pahit. Itulah rumah tangga. Sebab tu sabar ni, senang disebut, susah nak dibuat. Sebab tu Allah ganjari orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Mana kita sabar, Tuhan akan bersama dengan kita. Boleh dapat tu? 4 perkara. Baik. Yang seterusnya, kita lengkapkan lagi tuan-tuan dengan satu hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Baik, hadis ni tadi yang Quran yang pernah tuan-tuan dengar. Hadis ni pun saya rasa perempuan pun pernah dengar. Kebolehan buat lagu kan. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Betul? Sama lah dengan ayat Quran tadi kan. Demi masa sesungguhnya manusia kerugian. Tu pula rehan lah buat lagu. Baik, tuan-tuan, perempuan dirahmati Allah. Bila sebut tentang masa ni, seorang sahabat bertanya, Ya Rasulullah, dalam hidup aku ni, masa yang ada, apa yang perlu aku buat? Maka kata Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Al-Hakim daripada Ibnu Abbas, Nabi kata, ingat 5 perkara sebelum datang kepada kamu, 5 perkara. Ngam. Hadis ni ramai orang lupa. Sebab selalu duk cerita pasal mati ni, pasal masa ni, duk cerita pasal kullu nafsin za'iqatul maut, setiap nyawa pasti merasakan kematian, lepas tu mati tu sakit. Tapi 5 perkara ni, yang Nabi cakap ni, ramai orang tak cakap. Kebanyakan bila saya pergi kuliah kan, saya cakap, ingat 5 perkara, sebelum 5 perkara ni, ramai orang kata, Ustaz, lama tak dengar lah Ustaz. Sebab benda ni jarang disebut. Nabi kata, ingat 5 perkara sebelum datang kepada kamu, 5 perkara. Yang pertama, syababaka qabla haramika. Waktu muda sebelum datang waktu tua. Betul? Nabi tak kata tua sebelum muda. Nabi kata muda sebelum tua. Betul tak? Sebab manusia secara lumrahnya, fitrahnya, lahir muda dulu. Betul? Lepas tu baru tua. Kalau panjang umur lah. Saya belum tua lagi. Jadi jangan tanya saya, Ustaz, macam mana tua seronok tak? Mana aku tahu. Sebab aku tak tua lagi. Dia tanya orang tua-tua, seronok tak tua? Seronok tak? Jawablah saya tanya ni. Seronok tak tua? Kalau saya boleh makbulkan hajat perempuan, nak muda balik tak? Nak muda balik? Umur 25 nak? Tak mau. Orang sini bagus tau. Seronok umur tua-tua ni seronok. Oh tenang, bagus-bagus. Kelakar lah tuan-tuan. Baik. Kenapa Nabi kata muda? Sebab waktu muda ni, semua perkara Allah bagi. Betul? Kekuatan, ketahanan, pemikiran. Waktu muda lah. Waktu tua, nyanyuk. Penyakit banyak. Gigi tak ada. Waktu tua tu. Waktu muda jarang gigi tak ada. Jarang. Kecuali dia accident. Gigi hilang semua. Itu lain. Tapi selalunya waktu tua gigi tak ada. Waktu tua ni pun nikmat dah banyak Allah tarik. Betul tak? Nak makan pun tak boleh banyak dah. Selalunya kalau orang tua makan ni ada 5 pinggan. Tak ada orang. Kalau tengok bapak mentua saya pun sepinggan je makan. Sepinggan. Sebab dia tak boleh makan banyak. Perut dah kecil. Dah kecut. Yang selalu makan 5 pinggan ni orang tua ke muda? Muda, nama dia pelahap. Tama-tama pergi kenduri. Ya Allah. Tengok orang kita pergi kenduri.
Macam tak makan setahun tu. Ambil nasi ni macam ais kacang tu. Bunyi tinggi. Makan dok pun. Jenis perangai pun tu. Membazir je. Sebab dia free Orang kita pantang free. Memang free dia angkut semua dengan tray-tray. Dia balas kali. Itu. Sebab tu muda sebelum tua. Cumanya, kita lihat di mana-mana tempat. Tuan-tuan pergi di masjid, di surau. Kebanyakan yang datang masjid, orang muda ke orang tua? Kebanyakan. Tua. Ustaz, kami ni dah tua. Okey? Ada tak harapan Allah ampun dosa kami? Ada. Kenapa? Sebab ada orang waktu muda jahat. Betul? Jahat tak muda lu? Jahat tak? Dengan burung tau, kena pada petik tau. Waktu muda lu jahat tak? Adalah nakal sikit, nakal. Sikit-sikit lah. Mana ada orang keluar perut baik? Allah, mana ada? Ada orang waktu muda jahat, waktu tua baik. Betul? Ada orang waktu muda jahat, waktu muda baik, waktu tua jahat. Betul? Ada orang waktu muda jahat, waktu tua pun jahat. Itu nama dia 6 jahanam tu teruk tu. Tak mau berubah. Ada tak tuan-tuan? Ada? Muda jahat, tua makin jahat. Ada tak? Pernah tengok? Ada. Tak mau berubah. Lagi teruk. Umur 80. Dulu 40 boleh tahan ni. Naik 60. Lagi teruk. Rambut dah cacok. Cicak jatuh mati. Oi. Lepas tu pakai rantai tengkorak. Tak ada. Dia rasa muda. Oi tuan-tuan. Sebab memang. Rumlah. Ada orang muda baik. Tua jahat. Muda baik. Tua jahat. Ada orang muda jahat. Tua baik. Ada orang muda jahat. Tua pun jahat. Tuan-tuan yang mana? Tu nak tanya pun. Masa muda dulu jahat sikit, nakal sikit. Masa tua baik. Okey dah? Okey dah. Sebab kalau kita rujuk dalam hadis yang lain, seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, siapakah manusia yang paling baik? Nabi kata manusia yang dipanjangkan usianya, makin baik amalannya. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah manusia paling jahat, paling teruk ni? Nabi kata dipanjangkan umurnya, semakin jahat amalannya. Pernah tengok cerita Pak Maon? Tak pernah tengok? Orang lama ni. Cerita Piramli, Nasib Doremi, tengok? Nama dia Pak Maon. Al-Kisah tu, cerita tu. Cerita dia baca buku tu. Hikayat Hang Tuah tu kan. Bini dia tanya, abang baca buku apa? Buku Hikayat Hang Tuah. Baik, saya baca boleh? Tak boleh, orang perempuan tak boleh baca. Ini buku orang lelaki. Buku Hang Tuah apa? Dia tampar gambar perempuan. Itu nama dia Pak Maon. Hak paling saya tak boleh move on tuan-tuan. Bila dia nak pergi dengar apa? Syarah. Kan nak pergi dengar ceramah kan? Dia kata kat bini dengar ceramah lah. Dia kata tasbih dah, tasbih. Ada bang? Dia kata sambil-sambil duk tunggu ceramah tu boleh zikir. Dia kata, oh pontor ni boleh jadi. Tapi dia pergi syarah ke dia pergi kelak dandut? Dia pergi mana? Dia pergi kelak dandut. Pakai seluar yingki ketat, perut keluar depan. Tu nama dia Pak Maon. Piramli buat cerita. Bagi kita faham. Tengok 10 kali dah cerita tu. Dia menyanyi masa tu, zaman 90-an, dia bukan macam lah. 90-an dia twist. Twist dia macam gasing tu. Buruk apa Maon menari. Saya tengok cerita tu, saya gelak berapa kali saya tengok. Tapi, sonok tengok apa Maon ni tuan-tuan. Sungguh-sungguh nyanyi tu. Lepas tu, penyamun, perompok bank tu, perompok kedemah. Tengok dia kata siapa orang tua menari tu. Nak menunjukkan teruk orang tua makin menjadi. Sebab tu lah orang tanya Ustaz, boleh tak kami orang tua-tua ni Ustaz pergi karaoke? Kan dia kata nak pergi karaoke lah. Saya kata tak payahlah makcik karaoke, pada pergi karaoke, pergi marhaban. Betul tak? Saya takut duduk tengah karaoke tu, peok mati. Jahanam. Kan? Nak jawab apa depan Tuhan tu? Itu maksud saya. Tapi bukan bermakna tak boleh. Nak karaoke kat rumah Tapi jangan melalak kuat-kuat, ganggu jiran sebelah. Kan? Saya rasa 2-3 hari ni tak hujan ni sebab ada duk melalak kat rumah ni pada tak hujan tu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua. Tengok tuan-tuan. 10.40 saat masa. Nak kiamat lah tu. Baik, yang kedua Nabi sebut wasihatika qabla sakhamika. Waktu sihat sebelum datang waktu sakit. Betul tak? Kenapa Nabi kata sakit sebelum sihat? Mana ada orang mau sakit? Siapa sini sakit? Kecil mana? Tak ada. Darah tinggi? Tak ada. Ada. Sakit jantung? Tak ada. Tadi saya pun jumpa sakit jantung. Buah pinggang? Tak ada. Hemodialisis? Tak ada. Kanser? Tak ada.
Oh, bagus. Sihat orang sini. Jogging kot. Dia buat track banyak jogging. Oh, bagus. Kenapa Allah bagi sakit dan kenapa Allah bagi sihat? Kenapa? Sihat sebelum sakit. Kenapa? Sebab bila sakit, Allah ampun dosa, Allah angkat darjat. Betul tak? Dan kalau tuan-tuan tengok, perempuan tengok, di kalangan kita ni kan, ada tak semua orang sakit? Tak ada. Sebab yang sakit tu tanda Allah sayang. Betul tak? Siapakah manusia yang tak pernah sakit? Siapa? Fir'aun. Betul? Dan Allah bagi semua pada dia. Betul tak betul? Kekayaan, pangkat, kuasa, tahta. Tetapi apa jadi pada Fir'aun bila dia mati? Dan dia mati dalam keadaan tina tak? Laut terbelah, tutup. Habis dia. Dalam jahanam dia. Dan sekarang boleh dilihat dia punya mayat. Betul tak? Tidak diterima tanah. Itu orang yang mana Allah laknat di dunia dan di akhirat. Sebab tu tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Taala, bila kita sakit, yang pertama kita buat apa? Kita kata apa? Alhamdulillah. Boleh. Tahu tu. Macam tak boleh setuju ni. Apa alhamdulillah? Na'udzubillah. Tuan-tuan perempuan, kadang-kadang Allah uji kita sakit sebab Allah nak kita dekat dengan dia. Betul tak? Betul tak? Cuba saya bagi contoh. Bandingan orang semayang yang sihat dan bandingan orang semayang yang sakit. Mana lebih khusyuk? Orang sakit. Betul tak? Sakit, contoh accident. Contoh dia kena kanser. Dia semayang khusyuk tak? Dia ada 4 bulan ni hidup. Doktor kata, Hajah, kami tengok kanser Hajah ni dah stage 4. Saya sebagai doktor pakar ni, saya meramalkan, saya bukan Tuhan, tapi saya melihat kepakaran saya meramalkan Hajah ada 4 bulan lagi. Betul? 4 bulan lagi. Agak-agak lah. 4 bulan tu dia baik tak? Baik. Bagus tak? Bagus. Tapi berapa ramai yang pandang baik bila sakit? Sebab tu kalau perempuan tengok orang yang sakit, pergi menolong orang sakit kan? Apa dia sebut di mulut dia? Apa dia keluar mulut dia? Allah, Allah. Betul tak? Jarang keluar Siti Nurhaliza, Michael Jackson, jarang. Betul? Yang kedua, tengok orang sakit, apa dia pegang di tangan dia? Quran dan tasbih. Betul tak? Bagus tak? Dulu tasbih pun tak pegang. Tapi bila sakit, duk pegang. Bukankah bagus? Allah tidak melihat pada pengawalan, tetapi Allah melihat pada pengakhiran. Baguslah. Cumanya, boleh pergi ataupun tidak bila kita sakit. Itu saja tuan-tuan. Cuma saya pesan satulah. Jangan pula pergi cari penyakit. Ustaz, macam tu kena sakit dah. Penyakit jangan dicari. Yang saya kata ni, yang Nabi kata kalau sakit, sabar. Bila sakit ni, kita dekat dengan Allah. Sebab ramai orang sihat, dia kufur. Betul tak tuan? Sebab, contohlah, bagi contoh. Kadang-kadang kita tengok, dia semayang masa dia sakit, dia semayang banyak kan? Masa sihat, dia semayang tak? Tak semayang. Bila dia sakit pun semayang, betul tak? Bukankah bagus? Tapi ada orang dia kata, ini semua tak bagus lah, apalah. Ini semua tidak memandang baik. Tidak husnuzon, pandang baik kepada Allah Subhanahu Taala. Baik, itu yang kedua. Sebab tu kalau kita tengok kan, tadi saya yang pertama, saya pergi kuliah merata ni, saya jumpa orang gila semayang. Orang gila ni sakit tak? Sakit kan? Sepatutnya orang gila ni wajib semayang. Tak wajib semayang kan? Tapi kenapa kita kalau fikir, kita tengok, dia sakit pun dia main semayang. Kenapa Pelik tak? Pelik tak? Orang tak gila tak semayang. Macam tak faham saya bang ni. Hak tak gila tak semayang. Hak gila sibuk semayang. Yang mana gila ni? Hak gila ke hak tak gila tu? Satu. Yang kedua tuan-tuan, saya suka tengok OKU. OKU ni apa? Orang kurang upaya. OKU. Ada pekak, ada bisu, ada buta. Mereka ni datang masjid. Datang kan? Yang buta bawa tongkat tu. Yang pekak bisu datang dengan kawan-kawan. Saya pernah tuan-tuan satu tempat saya kuliah di Kuala Lumpur. Pergi kuliah subuh. Ni cerita ni sebelum PKP. Saya kuliah subuh. Yang datangnya 6 orang ya. Kuliah subuh. 6 orang datang kuliah subuh. Nak kuliah ke tak? 6 orang. Tolak tu imam, tinggal 5. Semua 7 lah. Termasuk saya 7. Tolak tu imam saya kuliah. Dah jadi 6. Tok imam, tolak seorang jadi 5. Di saya kuliah, saya tengok ramainya orang. 5 orang. Masjid besar. 5 orang datang kuliah. Tak apalah.
Dah tanggungjawab. Okey, itu ada orang. Kalau tak ada orang, saya dengan meja je. Tuan-tuan kita, lagi teruk lah. Kan? Baik. Jadi saya pun kuliah. Saya ingat posisi tuan. 2, 1, 2. 2, 1, 2. Dia tu lah. Jadi saya pun kuliah. Saya tak ada bagi salam, syahid dah 2 orang. Syahid, tidur. Bukan syahid perang, tidur. Tak ada bagi salam, tidur dah orang tua tu. Dengan mulut tengah ngol tu. Saya dah cakap, hak depan saya ni, hak nombor 3 ni, dia berzikir. Teruk. Cannot go lah tuan-tuan. Tapi sebab 2 orang yang depan saya ni, tak tidur, tak apa, concentrate, dengar saya kuliah. Saya kuliah bukan sebab 3, sebab 2. Masa tu sebelum PKP boleh sejam kuliah. Lah tak boleh lah sejam. Memang sedap lah bagi sejam. Tapi yang saya duk tengok bila saya buat lawak, tuan-tuan gelak kan tu. Dia tak gelak kan duduk situ. Tengok. Tak gelak, tak apa. Saya kata hati saya, aku buat lawak tak lawak ke? Tak gelak. Sejam kuliah duduk gitu. Tengok. Saya takut jin kan. Saya pun habis kuliah tu, imam pun keluar. Dia kata, Ustaz, jangan balik tak ada makan. Boleh? Saya pun nak keluar pintu depan tu, saya kata kat imam tu. Saya kata aku kuliah tadi, sebab imam tu kawan saya. Saya kata aku kuliah tadi, 2 orang syahid. Dia gelak lah. Seorang zikir. Dia tu zikir je lah tu. Zikir duk nak lena agak lah, duk gitu. 2 orang lagi, duk kerah tu. Tak gelak, tak apa, tengok. Kalau tuan-tuan gerak lah tu, kaki unjuk. Dia duk gitu, bersila. Macam tu lah awal, macam tu lah akhir. Sebab tu saya pelik. Saya duk tengok dia, takut jin kan. Jin Islam ke pemain tumpang dengan kuliah ni. Tapi orang lah. Saya kata, dia pun 2 orang ni tak bergerak. Aku buat lawak pun tak gelak pun, duk gitu kan. Dia kata yang mana Ustaz? Tu yang duk tepi dia, 2 orang tu. Tak gelak, tak apa. Dia kata, Ustaz, mereka ni OKU. Sudah kita OKU bahas. OKU macam mana tu? Mereka pekak dan bisu. La ilaha illallah. Aku duk kuliah sejam pam, mereka pekak betul lah. Kata kenapa hang tak beritahu kan? Dah tak dam beritahu saya udah kalau ada hal. Kalau tahu dia pekak bisu, taklah derah sama saya ni. Tuan-tuan kita ni. Bukan dia faham pun. Tapi nak bagi tuan, yang the moral value saya dapat, perjalanan saya nak pergi ke meja makan, datang 2 orang pekak bisu ni, datang. Dia main kat saya, dia kan tak boleh cakap. Dia cuit ni dia, macam ni lah Dia keh tu. Lepas tu saya pun kalih lah, dia tunjuk saya betul, dia tak boleh cakap, dia tunjuk itu. Tunjuk je ni, nak ingatkan nak tumbuk. Lepas tu dia buat macam ni. Dia talk macam ni, dia buat macam tu. Gitu. Isyarat mana kita tahu, saya tak belajar isyarat. Saya tanya kawan dia. Dia kata apa? Dia tunjuk tu, dia kata hang kuliah. Macam ni tu, kuliah bagus. Pekak pun faham. Selama ni aku duk kuliah, tak pekak, haram tak faham pun. Tu, maknanya tuan-tuan nak abang kata, bila kita pergi jumpa ramai orang, macam-macam orang dia jumpa. Tuan. Walaupun dia pekak bisu, dia datang kuliah. Betul tak? Malu. Kita tak pekak, masjid pun tak main. Pekak betul. Lebih pekak daripada badak. Kan? Sebab tu saya tak bersetuju lah, pekak badak ni. Betul pekak badak boleh? Pekak badak Kenapa nak kata pekak badak Badak yang pekak tapi ada orang pekak lagi pada badak Sebab saya pernah jumpa dah. Aduh. Badak dia pekak sebab dia dulu layak. Kalau dia keluar layak, dengar dia pun. Sebab tinggal dia tu kan. Bagi badak juga. Ya, orang kita macam tu. Salah badak lah. Tak sembahyang subuh. Subuh Atromen. Subuh gajah. Dia tak sembahyang subuh, salah gajah. Perempuan. Yang duk tengok National Geographic pun kan. Ada ISRO pun kan. Gajah ni bangun awal ke bangun lambat? Gajah ni binatang yang bangun awal ke bangun lambat? Gajah. Bangun awal. Ini tak logik kita kata subuh gajah. Patut kata subuh apa? Binatang apa bangun lambat? Binatang bangun lambat. Babi bangun lambat. Patut kata subuh babi. Tu. Betul ke tak? Tu baca dalam artikel. Binatang yang bangun lambat babi je tu. Gajah lebih cakap apa hal? Kau tak macam subuh, aku pula dituduh. Kalau saya balik ke Greek kan, gajah ni awal tau. Dia lalu lintas dah tu gajah. Dia lalu, jangan duk kacau dia lah. Lalu. Gajah bangun awal. Tiba-tiba kita kata subuh gajah. Kalau gajah boleh cakap, mengamuk dia tuan-tuan. Duk guna trademark gajah apa kan.
Itu. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, wa qinaka qabla fahrika. Masa kaya sebelum miskin. Fahrika ni bang, miskin, fakir. Baik. Kenapa Allah kata fakir sebelum kaya? Kenapa Allah kata kaya sebelum miskin? Sebab sama tadi. Manusia ni memang suka duit. Betul tak? Ada tak manusia atas dunia nak miskin? Mana ada? Abang nak miskin? Faham pula saya. Betul tak? Dalam doa kita. Perempuan ada doa kan? Minta tak murah rezeki? Minta tak? Kau tak minta? Dah kaya belum? Saya dah kaya dah, tak minta dah. Oh, teruk. Mesti minta, ya Allah murahkan rezeki. Walaupun kita ada. Sebab rezeki ni bukan duit saja. Sekejap minum air. Rezeki ni bukan duit saja. Betul tak tuan? Rezeki ni apa lagi? Kesihatan, rezeki. Anak ramai, rezeki tu. Ada orang duit banyak, anak tak ada. Saya jumpa 10 tahun kahwin. Ada satu masjid tu, dia AJK masjid, dia kata anak saya ustaz 10 tahun kahwin, anak tak ada. Saya kata Haji tak ada rezeki lagi. Dia pun dia lah anak sulung. Ya, macam apa kan? Anak sulung kahwin mestilah nak cucu tau. Kau tak nak? Macam tak nak nak lah kan. Duk tanyalah bila lagi. Mak pun duk tanya semua balik. Raya tanya. Tak ada ke? Dah benda tak ada tanya. Macam itu kak tu kata, ustaz saya nak raya ni saya rimeh perut lah ustaz. Pasal apa? Balik kampung mesti orang tanya bila nak kahwin. Orang tua-tua kan bila nak kahwin. Ustaz ada tak tip nak cakap macam mana? Saya kata ada. Nak dengar ke kak? Dengar? Boleh tak? Kalau dia tanya, ni hang bila nak kahwin? Umur dah 30 lebih ni, dah tua-tua tak mau kahwin ni, nanti lambat dapat anak. Kak cakap macam ni. Saya tunggu laki kak masuk Minang, lepas tu saya nak kahwin tu. Abuh ayat tu. Dia tanya kan, bila nak kahwin? Itulah duk tunggu bini kak masuk Minang, tak masuk-masuk. Abuh tu. Agak dia tanya tak? Dia tak tanya dah kan? Dia orang macam ni tuan. Tuan suruh jawab banyak-banyak. Jawab macam tu je. Betul-betul? Tuan pun nak suju nampak? Sebab tu jangan duk tanyalah soalan tu. Ni anak bila dapat? Tak payahlah. Anak ni bukan boleh buat-buat. Ada orang kata mandi tasik dari bunting dapat anak. Mana ada tuan-tuan? Kan betul tak? Orang tu kata kan, kalau orang nak mengandung mandi tasik dari bunting. Pernah pergi tasik dari bunting? Saya pernah pergi. Sebab orang duk kata pergi dah ustaz. Saya malas nak pergi sebab nak kena naik bot. Malas ha. Dia kata ustaz pergi tengok tasik dari bunting cantik. Pergi tengok tak ada apa pun. Duk cokong kat pulau tu dah panas. Mahsuri kan? Pernah pergi tak? Telaga Mahsuri. Kan Mahsuri kan ada rumah dia, ada kubur dia, tepi ni ada telaga kan? Tuan-tuan mandi tak? Ambil air basuh muka. Ramai orang duk batuk lah ambil air basuh muka. Saya kata ni, abang duk, kakak duk basuh muka ni pasal apa? Dia kata naik seri. Seri kejadah apa? Ni syirik ni tu. Dia kata basuh muka, kurang-kurang muka macam Mahsuri. Mana mau je tuan-tuan. Betul tak? Betul tak betul? Ngarut orang kita ni percaya kan? Itu. Sebab tu bila kita kaya, 4 perkara kita jangan lupa. Yang pertama zakat. Yang kedua sedekah. Yang ketiga infak. Yang keempat wakaf. Kita ada duit, jangan kedekut. Sebab tu Piramli buat cerita Haji Bakhil lebay kedekut. Oh, teruk cerita tu. Tengok Piramli kan? Nasib Doremi kan? Labu-labi kan? Bila 2 orang cikgu datang dengan cikgu Murni datang. Tengok. 2 orang cikgu datang, dia bagi berapa? Dia bagi RM1. Dia kata budak-budak kecil tak boleh pegang duit. Banyak. Betul tak orang kita bagi RM1? Semua RM1. Sebab tu masjid, nak buat owning tu sampai 3 tahun tak boleh buat. Siapa mai bagi RM1? RM1. Haji Bakri, tu Piramli buat lama dah. RM1. Bila kita kata, abang kenapa RM1? Dia kata saya ikhlas RM1 je Ustaz. RM20 tak ikhlas. Pasang lah. Betul macam tu? Dia tuan-tuan, tak payah tunggu ikhlas, bubuh ya. Ikhlas akan datang kemudian. Macam tuan-tuan semayang lah. Semayang ni nak khusyuk payah tak? Payah. Buat ke tak? Buat dulu. Nanti khusyuk akan datang kemudian. Betul tak? Kalau tunggu khusyuk, pakai tak semayang? Kenapa tak semayang? Tak khusyuk lah Ustaz. Bila nak khusyuk? 30 tahun nantilah. Teruk lah. Sebab tu khusyuk, ikhlas akan datang kemudian. Yang penting buat dulu. Kan? Tapi bila cikgu Murni datang, dia bagi RM1,000 pula lah. Dia kata apa? Budak-budak kecil lah kena pegang duit banyak sebab tak pandai kira. Kalau kau pegang duit aku, habis kau joli. Teruk. Kan?
Tu sebab bakhil ni dalam Quran Allah kata, baik untuk kamu, tidak baik untuk orang lain. Kalau di Kuala Lumpur, Selangor ni, kita lah nak bagi derma ni banyak orang. Betul tak? Duduk kedai makan pun kadang-kadang tak ada duduk pun orang sampai dah. Assalamualaikum, buta-buta. Bagi tisu? Bagi. Bagi. Orang minta derma buta bagi. Kau buat tak tahu? Bagi, bagus. Ni buat tak tahu. Ada tau. Jenis macam tu teruk lah. Saya kadang suruh pergi kedai makan, bukan nak makan sangat, nak tengok gelagat manusia. Kadang-kadang orang tu minta derma, dia buat tu. Ui, teruk lah. Macam beruk tu. Sampai kawan tu bagi salam 3 kali, dia pergi tempat lain. Teruk lah manusia tu. Mentang-mentang duit banyak belagak nak mampu. Betul tak? Nak bagi pun bukan 50 pun tau. RM1 je. Tuan-tuan makan tu lagi banyak boleh bagi tau. Betul tak betul? Tose RM7. Teo suam RM3.40. Totang RM10. Betul tak? Bagi derma RM1. Itu pun muka wilpay. Bagilah. Betul tak? Samalah di masjid. Ada orang kata, Ustaz, saya bukan tak mau bagi masjid, kutipan semain Jumaat pun banyak dah. Kalau saya bagi pun tak terluak pun. Ni bukan pasal luak, tak luak kau. Ini pasal amalan, pahala kita. Betul tak? Kalau kita bagi banyak, dapat banyak. Aduh, kedekut lah, ya Allah. Hai, tuan-tuan. Payah oh. Duit ni kau lewat mati tu. Betul tak? Betul tak betul? Sebab tu kalau kita rujuk dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi kata, yatma'ul mayyita salasatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu faraja asnani wa yabqa wahidun raja'a ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Nabi kita 3 perkara yang akan ikut mayat. Yang pertama apa? Ahluhu, keluarga. Yang kedua, wa maluhu, amalan. Yang ketiga, wa maluhu, harta benda. Yang ketiga, wa amalu, amalan. Dan Nabi kata apabila jenazah tu ditanam, 2 akan balik. Betul? Apa yang balik tu? Harta benda balik. Yang kedua, keluarga balik. Yang tinggal, amaluhu, amalan. Ada tak tuan-tuan orang mati, bini tak mau balik? Tak mau. Mana ada tu dalam drama boleh ha? Ini lepas laki mati dia nak kena tongyam lagi, nak kena sekat 3 rasa. Dia tinggal dah kita dalam kubur tu. Yang dengan kubur dengan kita apa dia? Amalan, betul tak? Sebab tu buat banyak-banyak lah. No? Dan kita tahu, apabila matinya anak Adam, terputus semua amalan mereka kan? Salas, betul? Yang pertama apa? Sedekahul jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doa ni yang soleh. Tengok tuan-tuan, Nabi letak yang pertama apa? Sedekah. Sebab sedekah senang buat. Anak yang ilmu yang bermanfaat payah tak? Payah. Ada orang dia tak hati aja. Yang ketiga, doa anak yang soleh. Payah dapat anak soleh ni. Ada belum anak soleh? Kan anak masalah. Ingat senang dapat anak soleh. Payah. Kadang-kadang anak itu 5 orang. 5 tak boleh pakai. Saya bagi contoh mudah lah tuan-tuan. Tuan tengok lah, bila kematian mak ayah mereka, kadang-kadang kita tengok, kenapa adik tadi semayang jenazah, kenapa tak boleh semayang jenazah? Tak erti lah ustaz. Tuan-tuan, perempuan, semayang yang paling mudah, semayang apa? Saya tahu abang semayang lah untuk penghormatan terakhir untuk ayah. Dia tu ustaz tak erti, tak apa, saya ajar. Tak sampai 5 minit lah, main ni. Tak payah duduk, tak. Saya dah bayar dah. Tok Imam buat lah. Tu ajak-ajak saya pula. Oh, teruk. Baik. Makna bila kita duit banyak, jangan ke yang kedekut. Boleh? Ada duit tak? Ada duit? Ada. Seorang je kau angguk, yang lain tak angguk. Ada duit dah? Ada. Jangan tipu tau. Dalam masjid kena pandang peti. Jangan kedekut. Bagilah. Boleh tak? Ada 10,000 bagi berapa? Saya bagi contoh. Ada 10,000 bagi berapa? Bagi? Berapa? 2,000. Okey tu kau 2,000. Tapi ustaz 50. Okeylah 50, tak ada masalah. Jangan tak bagi. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Bukan bermakna ada 10,000 bagi semua. Sebab ada orang kata ustaz 10,000 bagi semua. Tak. Bagi takat mana kita boleh. Contoh ada RM10. Tuan-tuan naik motor. Main dengan kuliah kan? Tabung lalu. Tabung tu lah, tabung apa? Tabung roda lalu. Tuan-tuan ada RM10. Tuan-tuan lagi berapa? RM3. RM7 ni nak buat buah minyak motor. Kan okey.
Jangan pibur semua. Lillahi ta'ala. Balik tuntun motor. Sebab minyak tu bukan lillahi ta'ala. Penuh minyak. Mana ada. Minyak tu nak kena. Tak kena isi. Maknanya, positif lah. Kan? Dan orang kata pula, Ustaz, Nabi kata, sedekah tidak mengurangkan harta. Betul? Persoalan saya, Ustaz, macam mana harta tak kurang kalau kita bagi tak kurang? Macam mana kan? Boleh faham soalan saya tu? Tuan-tuan bagi RM1, tambah lagi RM20. Macam mana? Istilah gitu Nabi kata. Patutnya Ustaz, bagi RM1, habislah RM1 tu. Betul tak? Tapi Nabi kata, bagi RM1, dapat RM10. Macam mana tu? Itu nama dia keimanan. Betul tak? Percaya tak percaya? Percaya tak percaya? Kita bagi, kadang-kadang tak dapat sekarang. Dekat akhirat pun dapat. Tapi kita nak dapat segera, payahlah. Macam mi segera, payahlah. Rendam-rendam kembang, payahlah. No? Baik, itu yang pertama. Yang ketiga. Yang keempat. Wa faraqika qabla syahrika. Masa luang sebelum masa sibuk. Apa maksud masa luang ni? Masa lapang. Sebelum sibuk. Maknanya, atas dunia ni, Nabi kata kita ada masa lapang tak? Ada. Cuma kelapangan itu kita nak bila? Betul tak? Bila kita nak? Ada orang dia kata, Ustaz, nantilah tua baru saya lapang. Sebab saya tak kerja dah, saya pencen. Teruklah bang. Saya tak buat nak setuju lah. Ustaz, nanti saya lapang pergi haji baru saya lapang lah. Lah tak buat lapang ni. Tak betul juga. Lapang ni maksudnya kita ada waktu sebenarnya. Sebagai contoh mudah lah. Kita jam tengah jalan kan. Balik raya, main raya Cina, main jam. 2.2 juta kenderaan memenuhi jalan raya utara dan selatan. Itulah harian metro. 2.2 juta kenderaan. Banyak tu. RR ramai tak orang? Ramai. Kedai makan ramai. Berhenti tak semayang? Berhenti. Pasal apa berhenti? Iman. Ada orang letak, ya berhenti lah Ustaz. Semayang tempat lain lah. Ada budak tu kata, Ustaz, jamak tak dan. Teruk. Apa jamak tak dan? Teruk lah. Rekor macam-macam, merapu. Saya kata, abang kalau lapar, abang berhenti tak? Jam, lapar, berhenti tak? Berhenti. Abang kalau nak cirit, berhenti tak? Cirit, berhenti tak? Kalau beratuk pun berhenti tak? Berhenti. Kenapa? Sebab penting diri sendiri. Melihat akhirat jauh, dunia dekat. Itu dia. Tapi kalau kita melihat dunia dekat, akhirat dekat, maka kita akan laksanakan dua-dua. Baik, yang terakhir Nabi sebut, wa hayatika qabla mautika, hidup sebelum datang mati. Sebab tu sebagai kesimpulan, aku sebelah elok, ngam-ngam aku sebelah. Jangan takut, saya berhenti ngam-ngam, tak lebih-lebih. Sebagai kesimpulannya, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, yang pertama sekali, mati itu betul. Betul tak? Cuma bagaimana kematian kita nak kita jadikan. Sama ada mati yang baik atau mati yang buruk. Itu pilihan ke bukan pilihan? Pilihan. Ada orang kata, Ustaz, tak boleh aku Ustaz, saya mati husnul khatimah. Siapa kata? Kamu boleh buat. Dengan syarat ada kemahuan. Yang kedua, dalam apapun keadaan, pintu taubat dibuka seluas-luasnya kepada kita sebelum kita mati. Maknanya tuan-tuan perempuan, selagi mana kita hidup, pintu taubat Allah buka. Betul tak? Persoalannya, minta ke tidak? Minta ampun tak? Tak minta. Angkat saja. Tu pun lena. Tu imam baca panjang. Lama tu imam. Saya pun kena pelik. Imam baca lama dia marah tu. Lama imam ni. Mentang-mentang boleh haji dia hantam. Biar doa tuan-tuan. Nabi sebutlah hadis, tak ada benda yang boleh ubah khadak dan khadak, antaranya adalah doa lah. Dan Allah kata ad-doa, Nabi sebut ad-doa silatul mukmin. Doa itu senjata orang mukmin. Doa lah. Tapi janganlah sampai 3 jam doa. Marahlah orang. Kan? Pendek-pendek dah lah. No? Yang terakhir, yang ketiga adalah jadikan hidup ini sebagai jambatan ke akhirat. Itu saja. Jangan jadikan hidup ini sebagai tempat kita menetap selamanya. Sebab menetap di dunia ni tidak selamanya. Tetapi menetap di dunia ni hanya sementara. Dunia tempat kita meninggal, tetapi bukan tempat kita tinggal. Anda mampu mengubahnya, sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Boleh teman? InsyaAllah. Jadi buat yang terbaik. Buat yang terbaik.
Saya buat yang terbaik, tuan-tuan pun buat yang terbaik. Bukan untuk saya pun. Untuk tuan-tuan, perempuan. Esok, perempuan yang dapat. Saya tak dapat apa. Perempuan dapat. Nak masuk syurga siapa? Perempuan. Tapi kalau masuk syurga esok, jangan lupa saya pula. Ha? Ceramah pun belum tu. Kadang-kadang saya ceramah, ramai tidur. Sebab tu baru ni, Ustaz Badli Shah Alauddin, dia buat ceramah dalam satu ceramah. Dia pekerat. Dia buat dialog tentang penceramah dengan driver bas. Saya duk dengar, saya duk ulang sebab saya nak hafal. Jadi malaikat panggil driver bas tu. Kamu kerja apa? Driver bas, dia kata. Daripada mana? KL ke Kota Baru. Tahu-tahu lah daripada KL ke Kota Baru. Jalan Kelantan ni kan kona-kona. Lepas tu dia kata, oh jalan Spike Road, jalan kona-kona tu. Berapa ke Mawak? Driver bas ni pun kata, 1412. Oh dia kata, ini sudah bagus. Kapal paling besar. Bilik king besar lah. Lepas tu semua siap lah. Yang belakang ni tu, ustaz penceramah. Dia kata, ini sudah bagus. Driver bas dapat high class punya bilik, aku kurang-kurang presiden punya bilik. Dia pun pergi lah. Malaikat pun tanya dia, apa kerja kamu? Saya penceramah. Oh penceramah. Isra Mi'raj, Maulud Nabi, semua sapu lah. Sapu bersih. Dia pun tengok-tengok. Dia kata, tuan bilik single bed dia. Jadi ustaz ni pun marah. Tuan malaikat, saya ni penceramah tau. Patutnya saya lebih tinggi daripada tu. Lepas tu malaikat dia kata, tuan jangan marah saya, jangan tinggi suara saya. Yang tadi driver bas tu, kenapa dia masuk first class bilik? Sebab dia bawa bas 140, dalam bas tu ada 44 penumpang, dalam 44 penumpang tu semua tak tidur, duk ingat Tuhan. Allah, 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 bila nak mati? Yalah nak bas laju sangat. Nak tidur macam mana? Ya Allah, lajunya, ya Allah. Mati mati. Ustaz pula ceramah, berapa orang yang dengar? Yang ramainya tidur, dia kata. Bila baca kita baru teringat cerita tu. Betul tak driver bas kan? Kalau naik bas laju, tidur kita. Pegang. Wih, mati aku, mati. Tambah duduk depan tu. Laju. Wih, beristighfar panjang. Semua. Banyak. Daripada KL ke Kelantan, 7 jam, berapa banyak tuan-tuan zikir? Ya Allah, ya Allah, Allah, Allah. Banyak pahala dapat driver tu. Jadi, suruh driver tekan. 24 pun tak apa. Dia cukup sekadar tu saja cerita. Kan? Itu sebab saya kata pandang baik pada semua yang Allah bagi kepada kita. Husnuzon, bersangka baik. Cukup sekadar itu. Kita tangguh pula kita pada pagi dengan tasbih kafarah dan surah As. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an jami'il muslimin wa muslimat wal mu'minin wa mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu